إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا. على الله توكلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف قدس الله سره. Dan syarat yang kedua itu segala syarat-syarat sah Jumaat. Ketahuilah olehmu bahawasanya Jumaat itu bersekutu segala syaratnya mana sama dengan segala syarat semayang yang lain, dan beza ia daripada segala syarat semayang lain itu 6 syarat. Yang pertama, syarat yang berbeza ni waktu zuhur. Maka dia kalau keluar semayang Jumaat dari waktu zuhur, jika sekadar salam imam sekalipun saya luput semayang Jumaat, maka wajib disempurnakan akan zuhur, iaitu 4 rakaat. Itu satu. Yang kedua, syarat dia tempat mendirikan Jumaat di dalam negeri. Kita boleh buat di dalam hutan, kita boleh. Kalau semayang Jumaat tak pun mana-mana boleh. Atau dalam dusun, mana kampung yang ada baginya rumah, maka tidak sah mendirikan semayang Jumaat di tempat padang. Ya, tengah padang luas, tak ada perumahan, tak ada apa, dibuat Jumaat itu. Mazhab Syafi'i kita tak sah. Ya. Syarat ketiga, hendaklah berhimpun 40 orang lelaki yang berakal, lagi balik, yang merdeka, yang mustautin. Itu syarat dia. Mana lelaki, perempuan tak wajib Jumaat. Kemudian yang balik kira hari Jumaat. Kalau yang belum balik, dia tak kira hari Jumaat. Ya. Kalau perempuan tadi semayang, dia sah semayang, tapi dia tidak dikira sebagai Jumaat. Kalau Jumaat 40 dengan dia tak sah, sebab dia bukan ahli. Lagi pula merdeka, sebab hamba dia tak wajib Jumaat. Lagi pula mustautin, yang mustautin mana anak watan, mana kalau dia mukim saja dia bekerja di situ setahun, dia duduk, maka dia tak kira Jumaat. Adapun dia wajib Jumaat, sebab dia dengar azan dia kena pergi. Tapi sebagai ahli Jumaat tidak dikira dalam 40. Sekira-kira tidak berpindah, dhabit dia atau catatan dia kata mustautin. Sekira tidak berpindah daripada tempat itu pada waktu panas dan waktu sejuk, melainkan kena berdagang atau kerana ziarah atau kerana bermain jua, tu lain lah. Dia pindah tu pergi keluar kampung sekejap je, ada urusan-urusan penting ke apa, tu tak membatalkan makna mustautin. Mustautin tu anak watan, mana dia kira hidup mati, dia nak duduk situ sampai mati. Keempat, syarat hendaklah berjamaah. Maka jika semayang orang 40 padahal bercerai-cerai, dia ada semayang seorang maksudnya, ada 40 dalam masjid semayang bercerai, saya tidak sah Jumaat. Tetapi orang yang masbuk apabila dapat ia akan rakaat yang kedua, maka harus ia bercerai pada menyempurnakan rakaat kedua itu, kemudian daripada salam imamnya. Dia datang tadi dapat 1 rakaat, dan 1 rakaat tu dapat syarat dia dapat rokok serta tumakninah. Dia datang lewat, imam perokok aja, jangan kata kepada dia perokok, dapat tumakninah, mana dapat 1 rakaat. Bila dapat 1 rakaat, semayang Jumaat dia dikira, dan ditamamkanlah 1 lagi yang baki tu. Tapi kalau tak dapat 1 rakaat, maka jawab dia kena buat zuhur. Dia datang tadi, imam tengah tayat akhir, umpamanya, atau imam dah i'tidal rakaat kedua, maka dia ikut
niat Jumaat, tapi bila imam salam dia kena tambah lagi 3 rakaat, ya. Dan jika tiada dapat, ia akan rakaat yang kedua itu, maka wajib disempurnakan zuhur 4 rakaat. Niat dia niat Jumaat tapi sudahkan dengan zuhur. Ya, dia dah tahu dah dia tak apa rakaat tu, imam iktidal rakaat kedua atau imam sujud rakaat kedua, maknanya pada segi kaedah dia tak dapat Jumaat. Tapi kenapa dia kena niat Jumaat? Sini ada khilaf, setengah niat zuhur. Dah tentu macam tu, kena niat zuhur, dia kata setengah ulama'. Dan kata setengah ulama' kata niat Jumaat juga tu yang kuat. Sebab diharapkan mungkin kalau imam tadi ada tertinggal rukun, jadi dia patah balik, dapatlah tu kan. Dia standby je lah. Syarat kelima bahawa jangan ada Jumaat itu terdahulu oleh Jumaat yang lain atau sertanya di dalam satu negeri tadi. Tapi jikalau kesukaran berhimpun pada satu masjid, maka harus berbilang Jumaat itu 2 atau 3 sekira hajat. Tapi kalau masjid itu tak ada hajat, masjid itu pun tak penuh lagi, ya, 3 suku lagi, ada suku lagi kosong, tiba-tiba dia pergi buat Jumaat lain, tu jawab dia Jumaat yang dahulu sah, yang kemudian tu tak sah, ya, sebab tidak ada perkara yang penting untuk mendirikan 2 Jumaat. Tapi kalau tempat Jumaat dah tak muat, kampung tu dia boleh menampung 1,500, tiba-tiba makmum dah pergi dekat 2,000 lebih, memang tak muat, maka boleh dibuat Jumaat tempat lain. Buat 2 lah, satu karya ni tak cukup, yang kedua dia boleh buat yang ketiga. Itu sekiranya apa? Tidak cukup. Tapi kalau sekiranya dah cukup, tempat tu lapang lagi, dia pergi buat, jawab dia siapa yang takbir dulu semayang Jumaat dia jadi, ya. Tu ada pun kalau sekiranya ada darurah, umpama tidak muat tadi, maka dibuat masjid kedua, maka hukum dia harus. Cuma sunat bagi masjid yang lewat takbiratul ihram imam dia mengulangi zuhur, sunat dia. Dia ada 2 masjid dan dibenarkan oleh syarak sebab tak muat. Maka masjid pertama dia takbiratul ihram dulu imam dia, lepas tu lama sekali baru masjid yang kedua pula imam dia masuk sembahyang takbiratul ihram. Maka yang lewat tu, maka dia sunat ulang zuhur. Itu saja masalah ni, ya. Sunat ulang zuhur sebab apa? Sebab pegang pada satu pendapat ulama yang mengatakan tak boleh sama sekali berbilang, walau macam mana pun dia kata tak boleh, kena satu juga. Tu pendapat tu ketat sikit, syadid. Tapi maknanya jamhur mengatakan boleh, maka sunat je dia ulang zuhur. Sebab apa? Khuruju minal khilaf, nak keluar daripada pendapat khilaf ulama yang tidak mengharuskan. Sah dah. Ada pun setengah-setengah dia lepas sembahyang Jumaat dia pergi ulang zuhur. Bila kita tanya kenapa ulang zuhur, tak apa sedap. Ada mazhab tak apa sedap, tak ada kata. Ya, dia kata tengok makmum ni, misalnya anda tak ramai kan, 50 orang, jadi tengok banyak budak-budak macam mak rempit ke apa, dia kata ini dia tidak sembahyang ni. Dia 40 orang yang kamil, yang bacaan dia semua betul, jadi dia rasa macam tak sedap, ya, dia pergi ulang balik. Konon ni nak cermat ikhtiyat, itu tak disuruh oleh syarak, bahkan salah tu. Maknanya seseorang yang nak sembahyang Jumaat, dia tak boleh takbiratul ihram kecuali dia dah yakin dan 40 orang tu kamil, ya, dia yakin dalam masjid ni lebih 40 orang ni yang kamil, yang sempurna, baru dia bilang kata takbir. Sekarang bila dia dah takbir dah sembahyang baru datang ini sempurna, tak orang itu tak boleh, tu salah lagi. Tiba-tiba nak ulang balik zuhur tu tak kena, di awal lagi dia tak kena dah tu. Sebab dia tak boleh angkat takbiratul ihram, tak boleh masuk Jumaat melainkan syarat dia cukup. Sekarang kenapa pula ada sembahyang pun nak datang boleh? Tidak cukup, tidak, dia kena pastikan dulu, ya. Umpamanya 40 orang, genap 40 orang dengan imam genap 40 orang, tiba-tiba dia rasa ada lah beberapa orang ni budak ni betul tidak baca Fatihah contohnya lah, kita ulang zuhur dia tak boleh, itu salah, ya. Maknanya seseorang yang sembahyang Jumaat dia tidak boleh memulakan Jumaat dia, mana tak boleh nak takbiratul ihram kecuali dia dah yakin untuk syarat dia sempurna. Dan setengah daripada syarat sempurna ialah 40 orang yang kamil, 40 orang yang sempurna bacaan dia, syarat semua lengkap. Itu maksud dia. Jadi kalau berlaku begitu, maka dia kena selesaikan, ya, jawatan kuasa itu kena selesai. Berapa orang dia agak-agak tak bersedap, 5 orang panggil dia,
Test dia, bacaan dia semua, Fatihah dia semua, sehingga tak ada masalah dah. Betul, minggu depan tak payah dah ulang-ulang pula, tu silap. Yang boleh ulang satu ini, yang sunat ulang Jumaat dengan Zuhur satu masalah. Ini masalah izham, masalah makmum dah tak muat, maka didirikan 2 masjid atau 3 masjid. Maka yang pertama masjid tu yang takbiratul ihram itu tak ada masalah, itu ittifaq sah. Yang kedua yang lambat tu, itu ada khilaf, sunat saja diulang Zuhur. Kalau tak ulang pun tak ada had. Itu saja masalah yang berlaku, ya. Banyak masalah yang berlaku kalau lepas Jumaat diulang Zuhur. Berapa tak sedap lah itu salah, tak kena cara, ya. Sebab kita tak boleh angkat takbiratul ihram sembahyang Jumaat kecuali kita sudah yakin syaratnya sempurna, ya. Dan setengah daripada syarat dia ialah 40 orang kamil. Kamil itu zahiran lah, bukan batin. Kalau batin kan banyak tak cukup. Ya, zahir tanpa 40 orang cukup, yang kita yakin bacaan dia semua betul dan sebagainya. Syarat kelima, bahawa jangan ada Jumaat itu terdahulu oleh Jumaat yang lain. Maknanya Jumaat dibuat itu jatuh kemudian atau disertanya dalam satu negeri yang mana tak ada sebab-sebab boleh berbilang Jumaat. Sempit, tak sempit, masjid luar lagi berjalan. Tetapi jikalau kesukaran, ini kesukaran lain, berhimpun pada satu masjid sebab tak ramai sangat, maka harus berbilang Jumaat 2 atau 3 sekira-kira hajat lah, ya. Kenapa 2? Atau kampung ramai tak muat 2, kena buat 3 misalnya. Itu sajalah. Syarat yang ke-6, 2 khutbah. Ini biasa dengan semayang yang lain. Yang lain khutbah tak jadi wajib. Hatta semayang ada khutbah pun tak jadi wajib. Semayang sunat hari raya, ya, semayang betul tak ada khutbah. Semayang salah tak salah, itu sunat. Tapi Jumaat tidak, rukun. Kalau tak baca khutbah, jawab tak sah Jumaat itu. Itu mana 5 syarat yang berbeza dengan syarat semayang Jumaat lain, ya. Itulah 5 perkara ni. Waktu Zuhur hendaklah dia mendirikan Jumaat di dalam negeri atau di tengah padang. Yang ketiga, dia kena berhimpun 40 orang yang kamil. 4, dalam Jumaat tu semayang tu 40 dia bersemayang berjemaah, jangan cerai-cerai. Dan kelima, bahawa jangan ada Jumaat lain yang terdahulu. Kalau sekiranya dalam kampung tu tak dibenarkan buat 2 Jumaat, tiba-tiba dia buat juga, dia mesti pastikan Jumaat dia tu dahulu. Dan ke-6, 2 khutbah. Kemudian dan rukun khutbah itu 5 perkara. Pertama, mengucap alhamdulillah. Khatib dia kena baca, dan sekurang-kurangnya lapas alhamdulillah. Kedua, mengucap selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Elok tubuh lapas sayyidina lah, ta'aduban, kena beradab. Yang ketiganya wasiat, dan memadalah wasiat bahawasanya dikatakan ittaqullah, hati perbuat oleh taat akan Allah Ta'ala. Atau katanya, ya, ati'ullah atau ittaqullah, dua-dua boleh. Yang ini takut oleh kamu akan Allah Ta'ala, atau taat ati'ullah, 2. Yang ketiga, dan ada yang 3 ini rukun dalam kedua khutbah. 3 ni kena ada dalam dua rukun khutbah. 2 khutbah kan, kita ada 2 khutbah. Khutbah pertama dia kena mengucap alhamdulillah, kedua selawat, ketiga wa'iz bitaqwa, mana pesan dengan takut kepada Ta'ala. Habis tu. Dan ada lagi, dan yang 3 ini rukun ni dalam 2 khutbah dia kena ada. Yang keempat, membaca ayat Al-Quran, salah satu daripada 2 khutbah. Dia dah baca dalam khutbah pertama boleh, dalam khutbah kedua boleh. Dan khutbah itu dengan 2 khutbah itu dengan tiada yang tertentu, tetapi sunat dibaca pada akhir khutbah yang pertama, sebagaimana biasa kita buat kan. Akhir khutbah pertama macam lebih sunat. Tapi kalau nak baca dalam khutbah kedua pun boleh, tak apa, jangan dia ada baca ayat. Mana ini tak tertentu, ya, 2 khutbah mana salah satu dia baca, tapi yang terbaik dia baca di akhir, ya, khutbah yang pertama. Dan kelima, membaca doa bagi mukminin dan mukminat. Ini pada khutbah yang kedua, ya, mana khas pada khutbah kedua je.
Jadi khutbah kedua yang khas dia apa? Doa. Khutbah pertama mesti ada, dan khutbah kedua tu 3 benda tadi. Puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah. Kemudian lepas kena selawat kepada Nabi SAW. Kemudian berpesan dengan takwa. Itu dua-dua kena ada. 2 lagi, 3 tu kena ada. Yang 2, iaitulah satu boleh pilih ayat, letak mana-mana khutbah boleh. Yang kedua ialah doa khas untuk khutbah yang kedua sahaja. Habis. Jadi rukun khutbah ada apa? Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad, ittaqullah. Ya. Kemudian bacalah ayat Quran, qul huwallahu ahad ke? Kan? Surah Ikhlas. Kemudian doa. Ya, rahimakumullah. Dah. Kejap je. Semai Jumaat kawayan tau. Ini dia tinggal surat khutbah ada satu tempat. Tok Imam cari mana khutbah tak jumpa. Oh, semai zuhur je lah dia. Padahal bukan banyak sangat baca. Dia bangun dia, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad, ittaqullah, qul huwallahu ahad, kemudian rahimakumullah. Dulu 2 kali mayang kawayan tau. Kacau je. Tu ambil rukun tadi lah. Pernah berlaku satu masjid macam tu. Masjid tu ramai kan. Banyak Jumaat beribu orang. Jadi boleh kuat api pam padam. Dia kalau dia baca khutbah pun, khatib pun orang akan dengar belakang. Dia baca yang rukun. Pandai tu imam dia potong kad dia. Yang ambil rukun ni dah tu semayang. Sah Jumaat dah. Ya. Dan syarat 2 khutbah pula. Tadi rukun. Mana rukun kata ada khutbah tu tak sah. Syarat pula kata ada khutbah tak boleh baca. Di awal lagi. Syarat di mana benda yang menjadi mengesahkan duduk dia di awal. Kalau tak ada dia tak sah. Ni. Dipanggil ma yatawaqabu sihhatu. Barang yang terhenti sah ibadat tu dengan dia. Itu panggil syarat. Dan dia bukan mahiyah. Dia bukan diri sembahyang dan bukan diri khutbah. Yang pertama contoh berdiri bagi yang kuasa. Syarat bermakna orang baca khutbah, syarat dia kena berdiri. Ya, sah dia duduk. Kecuali kalau dia memang tak boleh berdiri. Ya, orang lain semua tak jauh khutbah, dia je baca misalnya ni. Jadi pula tak boleh berdiri, duduk je lah. Boleh. Yang kedua, naklah 2 khutbah tu dengan lafaz Arab. Ya, 2 khutbah rukun tu mesti lafaz bahasa Arab. Maka tidak sah dengan lafaz yang lain dari bahasa Arab. Dan jikalau orang yang sembahyang itu sekaliannya bukan bahasa Arab pun tak apa. Orang Melayu semua ni. Tapi yang tadi rukun kena ucap dalam bahasa Arab. Alhamdulillah. Dia nak kata segala puji bagi Allah. Itu tak boleh. Ya, dia kena baca bahasa Arab. Yang lain tak apa. Walaupun dia mendengar tu bukan orang Arab, orang Melayu misalnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, hendaklah jatuh khutbah tu dalam waktu zuhur. Mana kalau keluar zuhur tak boleh lah. Main asal dia. Yang keempat, duduk antara 2 khutbah serta sekadar tumakninah. Dalam kitab ni disebut sekadar tumakninah. Subhanallah, kadar tu je. Ada setengah kitab lain disyarat serta tumakninah. Ya, mana dia duduk satu, tumakninah tu kena juga. Tu setengah daripada kitab lain dia nakkan tumakninah. Jadi jalan selamat kita duduk tetap sekadar tumakninah tu ada. Itu lagi baik. Jadi maknanya tumakninah tu setengah khilaf. Tengah mengatakan syarat, setengah kata duduk kadar je. Dan kelima, hendaklah didengar oleh 40 orang yang jadi dengan mereka itu Jumaat. Mana kalau ramai sekalipun 40 orang je Jumaat tadi tak dengar, tak sah khutbah tu. Dia kena pastikan dengar lah. Yang ada mic dia dengar lah kan. Ada ramai kan. Kira-kira ngam-ngam 40. Yang lain tu, lain semua Bangla. Kan, Indon. Ramai penuh masjid tu. Ya, dia bukan orang mustautin. Dia orang mukim. Maka dia kena wajib semayang. Sebab dia dengar solat azan, tapi dia tak dikira sebagai 40 ahli Jumaat. Sebab dia bukan anak watan. Dia kena anak watan mustautin lagi. Mustautin mana orang yang duduk tetap. Dan dia ingat dia buat gitu sampai mati dah. Itu mustautin. Rumah dia semua situ. Yang keenam, mualat mana berturut-turut. Yang ni berturut-turut antara 2 kalimah khutbah tu. Dan mualat antara khutbah dengan semayang. Ya, dia mualat lepas khutbah semayang, betul. Jangan sampai masa yang panjang. Ya.
Kalau masa panjang sangat, saya tunggu sampai 20 minit, tengah jam, tak boleh. Jawab dia apa? Kena semayang balik, kena baca khutbah balik. Yang ketujuh, suci daripada hadas yang kecil dan besar. Ya, khatib membaca itu dipastikan dia suci daripada hadas kecil, mana kena ada semayang, dan hadas besar jangan dijunub. Dan kedelapan, suci daripada najis pada kainnya dan pada badannya dan pada tempatnya. Yang kena jaga tu tongkat. Tongkat dipegang, jaga tu. Dia sedap berapi khutbah, tengok tongkat dia cicak. Jawab dia kena ulang balik khutbah. Dia kena basuh balik. Ya, sebab najis dengan najis, sama ada najis pada badan dia, pada tempat, atau benda yang dipegang itu. Mana suci daripada najis pada kain, badan dan tempat. Kesembilan, menutup aurah. Mana yang baca khutbah mesti menutup aurat. Tulis antara apa? 9 syarat, yang mana mengesahkan ni. Dan syarat wajib lah. Ya, syarat sah ni syarat wajib. Pertama, mukallaf. Mana syarat wajib khutbah tu mesti mukallaf, mana akil balik. Maka tidak wajib sembahyang Jumaat atas kanak-kanak dan orang gila. Ya, kanak-kanak tak wajib, orang gila pun tak wajib. Yang kedua, merdeka. Ni syarat, ya, wajib Jumaat. Ya, syarat wajib. Bila mana ada syarat ni, Jumaat tu wajib. Kalau tak ada syarat ni, Jumaat tak wajib. Itu maknanya. Kanak-kanak tak wajib, tapi kita suruh dia lah, kan? Yang kedua, merdeka. Maka tidak wajib sembahyang Jumaat atas hamba. Sekarang dah tak ada sistem hamba, kan? Hamba ni cik ikat dengan tuan dia. Kalau tuan dia kata tak payah pergi, tak payah. Yang ketiga, laki-laki. Maka tidak wajib sembahyang Jumaat itu atas perempuan. Dan juga khunsa tak wajib. Yang wajib laki-laki. Kalau sembahyang juga duduk jauh sebab tak ada orang ikut, sah sembahyang dia. Ya, tapi tak payah buat lah. Tapi dia tak boleh dikira, dan dia pun tak wajib. Tapi kalau dibuat, tak payah zuhur lah. Keempat, mukim. Di dalam tempat yang didirikan akan sembahyang Jumaat. Mana dia bermukim di situ. Faham mukim? Mana dia duduk tetap itu. Sekurang-kurang kalau mungkin 4 hari, kan? Kita mendafir, kan? Kita boleh jamak kasar tu 4 hari tolak daripada hari keluar dan hari masuk. 4 situ hari. Lebih je habis, dia kira mukim. Lepas tu bila lebih je, dia dah kita masuk apa? Orang yang wajib, orang yang mukim. Kalau tiada mustautin sekalipun, walaupun ke anak otan, pekerja asing atau pelajar yang belajar di tempat, maka dia wajib Jumaat. Tapi walaupun dia tak dikira sebagai ahli Jumaat. Di dalam dusun dan kedengaran daripadanya bang orang yang di dalam negeri itu mendirikan Jumaat. Jadi orang azan tu dia dengar, bila dengar dia wajib datang. Kalau duduk dalam hutan, azan tak dengar, tu dia buat zuhur je lah. Dirikan di tepi negeri dan suara pun keras, ya, jelas maknanya. Dan waktu pun sunyi daripada hingar-bingar, kerana sabda Rasulullah SAW, al-jum'atu ala man sami'an nida', rawahu Abu Daud. Sembahyang Jumaat itu wajib atas orang yang mendengar bang. Al-Jumaat ala man sami'an nida', wajib atas orang mendengar azan. Kalau tak dengar tengah hutan, tak ada apalah, sembahyang zuhur. Maka tiada wajib sembahyang Jumaat atas orang yang musafir, tetapi sunat bagi orang musafir dan hamba orang itu, kanak-kanak itu sembahyang Jumaat. Tapi yang terbaik sembahyang lah. Batu musafir dia jangan lepas subuh Jumaat. Ya, kalau sebelum subuh Jumaat tak ada hal. Kalau dah masuk subuh, dah pagi ke dia nak musafir, maka dia kena pastikan di tengah jalan mesti dia dapat Jumaat. Kalau dia pergi atas highway, rasa tak tempat Jumaat ni, keluar kan dah pergi asar di jalan dia, maka itu haram dia musafir selepas subuh hari Jumaat. Ada musafir malam tu tak apa, ya, sebab dia masuk sepadan hari dia. Malam Jumaat tu pergi musafir tu tak apa, ya. Kalau tak dapat tengah jalan pun dia sembahyang zuhur je lah. Tapi kalau dah masuk subuh hari Jumaat tu, kan, dia kalau nak musafir boleh, tapi dengan syarat dia dapat Jumaat, yakin di tengah jalan. Kalau tidak, haram ke musafir dia, ya. Habis. Dan satu lagi, dan uzur yang diharuskan meninggalkan sembahyang Jumaat dan sembahyang Jumaat sama ni. Pertama am, kedua khas, ya.
Mana am sembahyang Jumaat, mana khas sembahyang Jumaat biasa. Mana uzur yang khas dan uzur yang am. Maka uzur yang am ni, uzur yang am dan uzur yang khas, dia ada dua. Uzur am, pertama hujan. Hujan am dah, am semua orang kena. Sekira-kira membasah, ia akan kain sama ada malam atau siang. Lobat sangat orang nak pergi ni. Uzur. Sebelum jemaah pada uzur, sebelum jemaah pada uzur. Itu dululah ya. Sekarang tak timbul masalah ni. Sebab dulu dia pergi macam lebat, habis lencun dia panggil. Sekarang apa ada? Kereta mendalam garas, masuk titik hujan pun tak kena. Kan? Keluar masuk kereta, keluar dekat masjid, tak ada apa pun. Itu tak terima uzur ni. Ni biasa jadi dululah. Dia nak pergi masuk jalan kaki jauh. Tu. Tapi kalau hujan lebat sampai peringkat tu diuzurkan. Dia tak pergi jemaah ataupun Jumaat. Yang kedua, angin yang sangat sejuk pada malam hari. Ini negeri kita tak ada kan. Kita khatul istiwa, tengah-tengah. Kalau tempat-tempat negeri sejuk tu, terlampau sejuk. Kadang-kadang boleh makan tulang, boleh menyebabkan kematian boleh. Ya? Sejuk sangat. Yang ketiga, sangat lecah sama ada siang atau malam. Tempat di dalam jalan kampung kan, tiba-tiba lecah tu nak jalan pun payah. Lepas banjir pula, selut naik sampai sekaki. Kaki jalan tak boleh pergi. Ada kaya uzur. Ya, kat tepi jalan biasa ni tak ada hal kan. Yang keempat, angin yang sangat keras sama ada siang atau malam. Tadi sejuk. Kemudian sangat panas, tadi sangat sejuk. Yang panas sangat. Tak tahan dia, pecah bibir dia. Suhu dah pergi sampai 40 darjah lebih misalnya ni. Dia sangat panas pada waktu zuhur tadi. Maka pun uzur juga. Tapi banyak uzur dulu sebenarnya kan. Orang pergi nak berjalan kaki tu jauh kan. Kita hari ni banyak dah tak ada uzur ni. Naik kereta kenderaan habis lah. Yang keenam, sangat sejuk sama ada malam atau siang. 7, gempa yang sangat. Berlaku gempa bumi. Boom. Indonesia berlaku kan. Gempa bumi lah. Gunung Merapi. Tempat itu terganggu. Tak boleh berjalan misalnya. Maka semua tu diuzurkan dua. Jumaat pun uzur. Sembahyang hari biasa Jumaat pun uzur. Habis. Kemudian ada pun uzur yang khas itu seperti pertama, sangat mengantuk. Ada uzur yang khas. Wallah.